Video ini akan menunjukkan secara ringkas dan komprehensif bagaimana kita nak menggunakan sistem MKCell ini. Okey, apabila tuan-tuan subscribe MKCell, tuan-tuan akan dapat satu email dan tuan-tuan just download saja attachment yang diberikan. Ini ada attachment yang diberikan. Tuan-tuan just cut saja ni untuk letak di mana tuan-tuan suka. Contohnya saya letak di desktop saya. Kemudian tuan-tuan ekstrakkan. Okey. Di dalam, sebelum itu kita akan lihat dulu apa yang ada dalam file MKCell. Kalau tuan-tuan buka, di dalam dia ada satu folder MKCell. Di dalam folder MKCell ni ada dua item. Satu adalah Excel file dan satu lagi adalah folder file. Dalam folder file ni, tuan-tuan akan lihat ada lagi folder-folder yang ada nama-nama di sini. Tapi di sini tuan-tuan jangan delete atau ubah apa-apa folder ni ya. Sebab ini adalah folder database bagi sistem kita. Jadi kita cuma pergi saja ke MKCell Access. Di sini tuan-tuan boleh edit nama sekiranya tuan-tuan mahu. Okey, tiada masalah dan kita buka file tersebut. Okey, kali pertama tuan-tuan akan nampak ribbon warna kuning ini dan just klik enable editing dan enable contents. Okey, di dalam ni ada beberapa button. Ada 10 button. Untuk pergi ke sistem kita, kita cuma klik pada button sistem. Okey, ini adalah sistem paparan muka utama bagi sistem kita. Okey, kemudian tuan-tuan pergi ke setting. First sekali, tuan-tuan just pergi ke general setting. Okey, kalau company name ini tidak boleh diubah kerana setiap pembelian akan di hardcodekan di dalam sistem ini khas untuk company tuan-tuan saja. Kemudian tuan-tuan boleh letakkan nombor perniagaan, alamat, nombor telefon. Okey, kemudian di sini tuan-tuan akan dapat dekat bahagian inventory ni tuan-tuan boleh klik enable product pictures. Yes. Okey. Kemudian kita akan setting kemudian kita akan pergi ke tab printer. Kita akan setting. Kat sini ada dua jenis printer yang boleh kita settingkan. Satu adalah A4 printer dan satu lagi thermal printer. Okey, tuan-tuan just klik saja di sini. Select printer. Tuan-tuan akan dapat apakah printer-printer yang tuan-tuan gunakan dalam komputer tuan-tuan. Macam saya gunakan Samsung ML1860. Saya klik OK. Dan juga sama juga dengan thermal printer. Tuan-tuan kena ada printer thermal, baru dia akan ada dekat sini. Okey, saya install, nama saya adalah POS 58 siri. Okey, kemudian saya klik OK. Okey, setelah setting printer telah dibuat, tuan-tuan pergi ke tab POS. Dekat sini, tuan-tuan lihat dekat bahagian print receive after each cell. Tuan-tuan enablekan je, klik yes. Kemudian tuan-tuan ambil print type dia, klik sini. Tuan-tuan sama dipilih sama ada A4 ataupun thermal printer.
Kemudian ini boleh adjust ada punya number size. Kemudian saya boldkan. Okey. Ini saja yang perlu kita setting untuk kali ini. Saya klik OK. Okey. Okey, langkah kedua adalah kita nak pergi ke button pupil. Untuk kita letak siapakah pupilnya. Saya klik. Okey, di sini ada customer tab dan juga supplier. Kita add dulu customer. Tuan-tuan boleh add button di bawah ni, add new. Kemudian di sini tuan-tuan boleh letakkan nama customer tuan-tuan. Saya menggunakan dummy data di sini. Kemudian saya just submit saja. Saya klik OK. Kalau tuan-tuan lihat di sini, nama terus ada di sini. Saya buat satu lagi data. Tekan namanya, yang ini saya klik dummy, dia keluar. Kemudian saya tukar nama dia kepada okey. Kemudian tuan-tuan tidak boleh number reference ini kena berlainan dengan number yang pertama tadi. Saya just tukar sini nombor 2. Okey, BB002 dan saya submit. Dia akan simpan di dalam kita punya file ni. Okey. Saya cancel. Okey, kemudian kita pergi ke tab supplier, sama juga kita akan masukkan new. Okey, tuan-tuan pun boleh isikan nama supplier tuan-tuan dekat sini. Macam saya guna data dummy dan saya namakan dia follow me Senjan Had. Okey, saya submit. Saya letak 2. Saya buat satu lagi, saya letak 2. Saya namakan dia sebagai okey. Saya klik submit. Okey, dia telah simpan kita punya database. Saya cancel ni. Tuan-tuan tengok kita dah ada 2 customer dan 2 supplier untuk kita gunakan dalam latihan ni. Okey, butang yang kedua adalah butang inventory, di mana kita nak masukkan produk-produk kita ya. Saya klik dekat sini. Okey, dekat sini ada 3 tab. Tuan-tuan pergi ke add slash ataupun restock inventory. Dekat sini. Tuan-tuan boleh letak, mula kita akan isi dulu type dia. Tuan-tuan boleh klik new. Memang ada new saja. Kemudian product type sama ada produk atau servis. Macam ni, saya ambil produk. Kalau tuan-tuan ada servis, tuan-tuan boleh ambil guna servis. Saya ambil produk. Okay, saya akan namakan nama produk saya adalah Classic Perfume Top. Okay. Kod produk ni tuan-tuan boleh type apa-apa saja. Tapi untuk memudahkan, tuan-tuan boleh gunakan scanner. Saya gunakan scanner. Type akan terus key in kita punya produk code. Produk code ni adalah produk dalam barcode tersebut. Produk code ni biasa kita guna nombor dekat barcode tersebut, barcode ya. Okey, purchase form kita boleh pilih. Tuan-tuan akan nampak yang mana kita telah isi tadi supplier kita. Saya just ambil saja follow me. Nombor reference terpulang kepada tuan-tuan. Expired tiada. Kategori kat sini kosong lagi. Tuan-tuan akan tambah kategori. Ada button tambah sini. Tuan-tuan just klik kat button tambah. Kemudian tuan-tuan typekan contohnya penjagaan badan. Okey, saya klik OK. Saya add new category. Tuan-tuan akan nampak sudah ada penjagaan badan di sini. Saya tambah lagi satu. Ubatan. Dan saya klik OK. Okey, di sini ada ubat-ubatan dan penjagaan badan. Saya just klik penjagaan badan. GST none. Ini unit unit untuk produk tuan-tuan. Macam saya akan pilih kita tengok ya, ada mana pieces. Okey, tuan-tuan sekiranya tak ada dalam ni, tuan-tuan juga sama juga boleh tambah dan juga boleh tolak. Kemudian jumlah berapa produk tuan-tuan beli, saya letak 30. Kos dia, saya katakan kos pembelian ada RM4.50. Kemudian selling price dia adalah RM6.20.
Restock level ini adalah jumlah yang terendah untuk dia bagi reminder bahawa produk ini dah habis. Contohnya dalam ni saya letak 5. Maksudnya bila 5, dia akan beritahu kita bahawa produk ni dah nak habis. Okey, kemudian kita boleh upload kita punya pictures. Klik butang bawah ni. Okey. Di sini juga tuan-tuan boleh letak harga agent dan juga harga borong, di mana nanti kita akan pada video lain kita akan terangkan secara terperinci lah perkara ni. Okey, just klik OK. Kemudian tuan-tuan boleh tengok dekat tuan-tuan punya listing. Dekat listing ada beberapa yang telah saya isikan. Ini ada produk yang akan kita gunakan. Okey, di sini untuk produk nanti akan ada detailnya untuk kita adjust, untuk kita nak adjustment, kita nak create barcode dia dan sebagainya. Tapi untuk movie ni kita ambil ringkas saja, kita just include saja kita punya inventory. Okey, kemudian button yang terakhir dalam video ini kita akan lihat kepada button sale. Klik ke button sale, tuan-tuan tengok kat sini kat tab post yang pertama ni. Tuan-tuan just klik saja nama kat sini. Ada dua cara. Tuan-tuan boleh type nama dia. Dia akan carikan tuan-tuan nama yang terdekat kat ni. Searchnya. Saya just type. Dan satu lagi tuan-tuan boleh gunakan scanner. Okay. Dan ni saya gunakan scanner. Okay. Saya tambah lagi satu item lagi. Dan tambah lagi satu item. Okey, dekat sini tuan-tuan boleh tambah kuantiti dia. Jadikan yang ni saya tambah lagi kuantiti dia. Ataupun tuan-tuan boleh kurangkan kuantiti dia. Tuan-tuan juga boleh letak diskaun dekat sini. Katakan saya bagi 20% diskaun. Klik OK. Okey, kemudian last kali tuan-tuan just klik apabila bayaran sudah tamat. Tuan-tuan juga boleh letak nama customer kat sini. Tekan saya Mak Hadi Maharun. Okey, kemudian saya just klik pay. Okey, tuan-tuan boleh tengok kaedah pembelian cash dan saya klik pay dan dia akan auto printing. Okey, itu saja untuk kali ini. Kita akan jumpa pada video yang lain. Okey, terima kasih.